TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Apa khabar murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, kekalkan SOP penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik, siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bersama dengan Cikgu Nur Saliza Syahari. Apa khabar Cikgu Sally? Khabar baik, syukur Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bersama dalam Pecutan Sukses 2021. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid dah bersedia belum dengan buku nota dan kertas? Buku nota dan juga pen. Kalau dah bersedia, kita akan bersama dengan Cikgu untuk segmen pada kali ini. Cikgu, apakah yang akan Cikgu kongsikan? Segmen kali ini saya akan memperkenalkan dulu tentang kita punya format SPM. Okay. Format SPM yang terkini untuk murid-murid saya yang akan memiliki peperiksaan pada 29 Mac ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih. Okey, anak-anak semua, sebelum cikgu mulakan sesi saya pada hari ini, saya mendoakan pada anak-anak yang sedang kuarantin daripada cepat segera sembuhlah daripada kuarantin COVID-19 tu kan. Okey, hari ini objektif saya pada hari ini ialah yang pertama, saya akan perkenalkan jenis item. Seterusnya saya terus kita pergi kepada jenis soalan bahagian A, contoh-contoh soalan yang mana murid-murid perlu tahu, dan juga bahagian B, dan juga seterusnya segmen yang terakhir saya akan terangkan tentang kesalahan umum yang selalu murid-murid lakukan ketika peperiksaan. Okey? So, kita pergi dulu pengenalan kepada format KSSM. Okey, perbezaan soalan SPM dulu dan terkini. Sekarang, dulu dan sekarang. Okey, dulu kertas dia 7102, sekarang 7110/1. Masa dulu 2 jam setengah, sekarang 2 jam. Okey, kita ada format bahagian A, bahagian B, dulu ada A, B, C. Dan wajaran markah 60-40, dulu 50-30-20. Dan jumlah soalan ialah 19 soalan, iaitu 15 bahagian A, 4 bahagian B. Dan kalau dulu 10-32, okey. Dan peratus markah, kita ambil 40% sahaja markah daripada kertas soalan. Kalau dulu tak ada, dia ambil 100% daripada kertas soalan. So, murid-murid semua kenalah skor 40% ni kita nak ambil ni. Okey? Alright. Untuk jenis soalan 70% dalam kertas soalan mesti ada grafik supaya merangsang murid-murid menjawab. So, saya harap kamu skor lah sebab ada grafik. Kalau tak tahu nak jawab, tengok grafik tu. Mungkin ada info yang kamu boleh jawab. Okey? Betul, Cikgu. Alright. So, bahagian A. Okey, bahagian A, ingat dan faham. Okey, cikgu tak nak terangkan konstruk soalan dan sebagainya, tapi kamu kena ingat dan faham. Dan jenis soalan dia sama ada, kalau tidak diberikan pilihan jawapan, maksudnya kamu kena bagi jawapan. Okey? Dan kalau diberi pilihan jawapan, kamu kena pilih, tulis, susun, ataupun betul atau salah, kamu tanda betul, salah, ataupun kamu nyatakan benar atau palsu, atau seterusnya langkah kerja. Langkah kerja, kamu kena tulis langkah kerja. Okey, ini adalah format bahagian A, di mana jawapan diberikan.
Okey. Bahagian B. Bahagian B ni sederhana dan tinggi. Soalan dia sederhana dan tinggi. Bahagian ni lah yang orang cakap kemahiran berfikir aras tinggi ni. Hebat tu. Okey. Kemahiran, kefahaman dan kebolehan intelek seseorang murid itu di mana jenis soalan adalah subjektif berstruktur sahaja. Okey, gabungan ingat, faham dan aplikasi. Aplikasi yang kamu belajar dalam bengkel. Okey, analisa. Kamu kena menganalisa. Seterusnya kamu kena mencipta. Okey, kamu kena mencipta dan kamu kena menyelesaikan setiap masalah daripada soalan yang diberikan. So kamu kena hurai, kamu kena analyse, okey? Dan kamu kena mencipta sesuatu yang baru daripada soalan yang diberikan. Okey? Berbeza ya dengan soalan yang sebelum ini, okey? So kat sini memang sangat-sangat memang kena berfikir di luar kotak lah orang kata. Permarkahan. Okey, saya pergi markah bahagian A. Soalan ada 15. Okey? Tetapi wajaran yang diberikan untuk setiap soalan ialah dia boleh berikan 1 markah sehingga 5 markah. Maksimum dia 5 markah. Okey? Dan bahagian B, setiap soalan 10 markah. Awak bayangkan kalau bahagian B awak biarkan kosong, 10 markah terbang begitu sahaja anak-anak murid semua. Terbang cikgu ya? Terbang macam tu, okey? Jangan biarkan dia terbang pergi. Kamu kena tangkap dia supaya menjadi milik kamu. Okey? Sebab kita nak A dalam tangan. Okey. So, sekarang saya nak bagi tahu. Soalan dia ambil daripada DSKP ni, DSKP dan juga buku teks sebagai bahan rujukan utama. So kamu study lah. Sekarang ni kamu ada smartphone kan? Masing-masing ada smartphone. Bermakna nota di tangan. Nota di tangan. Kamu boleh tengok, baca buku di walau di mana sahaja kamu berada. Kat bus stop ke, kat McDonald ke, dekat KFC ke, tempat yang kamu suka. Sekarang ni suka pergi kedai-kedai makan ke, kamu boleh tengok sahaja semua nota-nota yang terdapat dalam smartphone kamu tu. Dan mereka kena ingat, kena faham aplikasi, mencipta dan barulah boleh menyelesaikan masalah. Baik cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran pembuatan perabot. Cikgu, kita ada bahagian A dan juga bahagian B. Untuk bahagian A ni cikgu, apa tips yang cikgu nak kongsikan dengan murid-murid kita di rumah sana? Okey, baiklah murid-murid semua. Sekarang kita pergi kepada bahagian A. Ada 15 soalan. Okey, kita tengok dulu contoh-contoh soalan dan soalan mana yang kita wajib skor. Jangan biarkan markah kita terbang. Okey, cikgu. Okey. So, kita pergi kepada bahagian A. Okey, alright. Jumlah markah adalah 60. Saya berikan dekat sini 12 contoh soalan. Okey, 12 contoh soalan. Dan saya nak kamu skor sekurang-kurangnya 50/60. Boleh tak murid-murid? Boleh. 50/60. Okey, pasti cikgu. boleh. Okey. So, kita tengok contoh soalan 1. Okey? Soalan contoh. Berikut adalah jenis lukisan penghasilan perabot. Ini baca sampai habis ya. Saya ingatkan. Padankan jenis lukisan itu dengan menulis A, B, C, D. Ni nampak ni? Dia kata tulis. Okey, dalam ruang yang disediakan. Di sini adalah definisi. Definisi ini adalah soalan berbentuk fakta, pengertian. Okey? So,
Lukisan yang digunakan menggunakan 3 paksi utama, iaitu paksi menegak dan 2 paksi bersudut 30. Sini ni. Ini keyword dia ni. Paksi menegak dan 2. So, kalau kat sini, kamu dah tahu dah. Lukisan apa yang ada 2 paksi? Isometri. Oblique. Dia ada 2 paksi. So, apa lagi? Zoom lagi pada soalan tu. Bersudut 30. Dua-dua bersudut 30. Dah tentulah ini salah. Ini yang betul. Okey? So, dah tahu dah jawapan B. Okey. Lukisan punya satu permukaan ortografik dan 2 permukaan lain menjerong ke belakang. Ini bermakna lukisan Oblik. Okey. Lukisan yang menggunakan 3 dimensi dan mempunyai titik lenyap. Titik lenyap. Hanya ada satu je jenis lukisan yang mempunyai titik lenyap, iaitu lukisan perspektif. So, tulis hanya perwakilan jawapan. Jangan kamu tulis sini lukisan ISO, kamu tulis macam tu. Jangan. Rajin sangat tu. Okey, nanti hilang markah kamu sebab dia minta perwakilan. Okey? Kita pergi kepada contoh soalan yang kedua. Ini soalan kamu kena berikan jawapan. Ini adalah fakta. Sebab nama. Okey? Nama menunjukkan 3 jenis mesin. Okey? Nama kamu terus je lah tulis. Sebab benda ni kamu sebut dekat dalam bengkel. Saya nak ingatkan kat sini, kamu jangan campur adukkan, okey? Campur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris lah. Kalau kamu nak gunakan 3 jawapan tu bahasa Inggeris. Okey, kalau kamu nak guna bahasa Melayu ketiga-tiga jawapan. Cikgu? Salah satu kamu pilih. Okey? Sebab kamu dah biasa sebutkan. Okey. So, jangan campur mesin jigsaw. Ni, budak selalu jawapan diberikan pada saya mesin jigsaw. So, ini dah bahasa Inggeris campur bahasa Melayu. Yang ni lagi satu, mesin gergaji lengan. Mesin radial arm saw. Dicampurkan. Okey, tak perlu. Itu dah redundant kan? Okey, murid-murid jangan. Okey. So, ini jenis supply. Kamu memberikan jawapan. Tadi kan saya dah bagi tahu kan? Okey, kita pergi kepada soalan contoh yang ketiga. Iaitu tanda betul salah. Betul salah. Saya nak ingatkan kat kamu, janganlah kamu biarkan kosong. Sebab nak tanda betul salah, kamu tak tahu ke kamu tahu ke kamu tanda. Okey? So, kat sini tandakan betul bagi amalan keselamatan menggunakan mesin gergaji lengan yang betul dan salah bagi dalam petak yang disediakan. Melaras mata gergaji semasa memotong. Tolonglah. Mesin tengah bergerak, kamu nak pergi melaras. Itu memanglah. Okey? Memang cari penyakit. Bahaya. Memotong hanya sekeping papan pada satu masa. Okey? Alright. So, kamu tandalah betul, salah. Jangan biarkan, yang ni salah. Kamu tak tanda. Kamu biarkan dia kosong. Jangan ya. Nanti rugi. Sebab markah akan dikira, penyataan yang salah pun dikira markah, penyataan yang betul pun dikira markah. So, sebab kamu tengok kat sini, dia kata 5 markah, bermakna kelima-lima kotak ini perlu ditanda. Okey? Saya ingatkan tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, dia bagi pernyataan fungsi. Okey? Fungsi bahan. Dan dia suruh kamu pilih dan tulis fungsi bahan kemasan yang betul dalam ruang jawapan. Sekarang saya nak ingatkan, okey, kat sini saya dah bagi jawapan, okey? Kamu salin semula jawapan yang diberi. Jangan kamu buat ayat sendiri. Okey? Kamu cakap shellac berwarna coklat. Cat alas digunakan warna putih. Kamu jangan buat ayat sendiri. Sebab ada ya, dia tulis sendiri. Warna coklat, cat putih, dia bagi situ. Cat clear, jangan. Pilih jawapan yang ada kat atas ni, salin balik, tulis balik. Kamu tak payah, kamu cuma fikir yang mana satu sahaja. Okey? Saya ingatkan kat sini ni. Alright. Seterusnya,
Soalan contoh 5. Ini iaitu langkah kerja. Langkah kerja. Okey, saya nak ingatkan pada anak-anak semua, kamu dah buat semua benda-benda ni dalam bengkel. Murid-murid dah buat. So, recall balik, ingat semula apa yang kamu buat dalam bengkel. Kalau kamu buat mengikut SOP, okey, kamu tidak akan salah. Okey. Langkah 1, kamu mesti, saya bagi jawapan kat sini mestilah merancang. Mula-mula kamu nak buat apa pun kena rancang. Okey? So, kamu startlah tulis jawapan dan pilih. Okey? Saya nak bagi yang contoh soalan yang ke-6. Contoh soalan yang ke-6 ini iaitu langkah kerja juga, tetapi langkah 1 diberikan. Kadang-kadang dia tak bagi langkah, tapi langkah 1 dia dah bagi. So, kamu pilih je lah lagi 4. Okey. Kadang-kadang, alright, soalan yang ada, dia suruh kamu tulis semula. Yang ini dia suruh tulis perwakilan. Kadang-kadang dia suruh tulis semula langkah kerja. Kamu salin balik. Kamu jangan buat ayat sendiri. Okey? Seterusnya, saya pergi kepada soalan contoh pengkelasan. Okey, pengkelasan iaitu di sini dia suruh kamu ambil perwakilan juga. Okey, kamu kelaskanlah dia. Kelaskan dia A, B, C, D daripada faktor dan elemen yang terdapat dalam reka bentuk. Okey, faktor reka bentuk apa? Okey, iaitu fungsi dan fungsi dan keselamatan. Manakala elemen reka bentuk iaitu warna dan bentuk. Kalau tulis perkataan tu tak boleh juga Tak boleh sebab dia kena wakil je. Suruh wakil. Okey, baik juga. Jangan rajin. Okey. Seterusnya ini juga pengkelasan. Apa beza dengan yang tadi? Tadi Aiman tanya saya. Kalau tulis, yang ini dia suruh tulis pula. Okey. Alright, yang ni suruh tulis. Kamu tulis balik jawapan tu. Jangan kamu tak tulis pula. Okey, kat sini apa keyword yang kamu nampak? Sebagai bahan penyambung. Kalau kat sini bahan penyambung, apa yang boleh sambungkan? Paku. Okey, perekat, skru. Jangan letak syalek dengan cat. Itu memang bukan penyambung, itu kemasan. Dia tak sambung. Okey, kayu dengan kayu tak boleh letak syalek, dia tak lekat. Okey. So, fikir waktu nak menulis. Alright. So, ini juga soalan tentang ciri-ciri perniagaan. Kamu kena ingat ciri-ciri perniagaan. Okey, ciri-ciri perniagaan. Apa itu ciri-ciri perniagaan tunggal? Tunggal, 1. Perkongsian, lebih daripada 1. Lebih daripada 1. Okey, 100 orang pun boleh kalau kita nak berkongsi. Okey, so kamu pilihlah. Dah nampak dah kat sini ni. Seorang individu mesti 1, tunggal lah. Lepas tu lebih daripada seorang, kongsianlah. So kamu highlightkan dekat sini. Okey, ditanggung individu mestilah tunggal. Okey, so kamu nampakkan kat situ. Alright, so kamu cari keyword dia. Jangan kamu tak tahulah, tinggallah kosong. Jangan, sebab pilihan jawapan diberikan. Sayang sangat. Ni berapa? 4 markah kamu tinggalkan. Okey? Walaupun 1 markah, jangan biarkan dia kosong. Alright. Seterusnya, kita pergi kepada soalan contoh yang ke-10. Okey? Rajah 3, tandakan right bagi bahan yang sesuai dijadikan perabot kreatif. Tolong ingat, perabot kreatif, apa-apa saja benda boleh dijadikan perabot, tetapi mengikut kesesuaian. Janganlah kamu main letak saja. Fikirkan dia punya ciri-ciri bahan tersebut. Kalis air, senang makan anak-anak, lepas tu ada ketahanan bila kita nak duduk. Jangan kita duduk roboh. So kat sini, tayar. Tayar boleh tak kita jadikan perabot? Boleh cikgu. Boleh kan? Tayar. Tong drum boleh. Kayu kalau kita letak kat laman ni, duk kena hujan, kembang,
kena makan anak-anak, memang reput. So, kita pilih dulu yang mana boleh diletakkan dekat bahagian luar. Alright? So, yang ni dah totally memang nampak-nampak sangat dah MDF. Kena air sikit sahaja dia menyerap air dan dia akan mereput. So, jangan letak dekat luar, tak sesuai. Sebab negara kita iklim panas, hujan sepanjang tahun. Alright? So, kamu tandalah yang betul dulu. Kita pergi kepada soalan 11. Kat sini, kenapa cikgu highlightkan metodologi? Kenapa cikgu? Sebab ini adalah soalan kaedah. Kamu jangan campur adukkan kaedah dan langkah kerja. Ini bukan langkah kerja, ini dia tanya kaedah. Dalam melelas ada 3 kaedah. Kita melelas menggunakan tangan, lelas menggunakan bongkah dan melelas menggunakan mesin budak alih. Okey, jangan kamu kamu letak yang pertama melelas guna tangan. Okey? Kamu tulis ayat yang tidak berkaitan. Okey? Ayat langkah kerja jangan ya. Okey. Alright. So saya harap kamu boleh faham ya antara kaedah dan langkah kerja. Okey, dan soalan yang contoh yang terakhir cikgu nak tunjukkan pada kamu ialah jadual 1 menunjukkan pernyataan berkaitan dengan peranan pembantu bengkel. Ini soalan benar palsu. So, kamu kena tulis benar palsu. Kamu jangan right, pangkah, right, pangkah, right. Jangan. Tak boleh cikgu ya? Tak boleh. Sebab dia suruh tulis benar palsu. Kamu kena mengikut arahan soalan. Okey? Baik cikgu. Kalau kita bagi arahan ke kiri lah. Jangan kita ke kanan. Okey? So, menyemak stok inventory. Benar. Okey? Peranan pembantu bengkel. Bukan pengurus bengkel. Okey? So, pembantu bengkel dia semak stok inventory. Lepas tu dia sediakan bahan dan alatan amali. Okey? Menyediakan dan mengurus bengkel palsu. Okey? Sebab dia kata menguruskan bengkel. Itu kerja pengurus cikgu kan? Itu kerja pengurus. So, palsulah. Menyelenggara dan membaik pulih peralatan mesin. Benarlah itu kerja pembantu bengkel. Okey? Seterusnya kita pergi kepada melaporkan sebarang masalah kepada pengurus bengkel. Palsu. Menyediakan bahan dan alatan amali. Benar. Okey. Itu sahaja yang pernyataan yang kamu kena tulis. Okay? Maknanya kena baca betul-betul baru kita dapat jawab jawapan dengan betul. Baik murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 Pecutan. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Mas Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan dalam mata pelajaran pembuatan perabot. Kat rumah kita pun banyak perabot. Tapi bagaimana kita nak selenggara dan bagaimana kita nak belajar bagaimana menjawab soalan bagi mata pelajaran pembuatan perabot. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini kita nak belajar pula bagaimana soalan contoh untuk bahagian B. Silakan cikgu. Okey, bahagian B. Sekarang kita masuk pada bahagian B, iaitu gabungan. Ingat, faham, aplikasi. Awak kena menganalisa. Lepas analisa, awak mereka cipta. Okey, lepas mereka cipta, awak kena menyelesaikan masalah. Okey, so dekat sinilah kefahaman dan kebolehan intelek kamu akan terpacul keluar. Terserlah macam tu kan? Terserlah macam tu, okey? Macam diamond, bling bling bling. Alright. So dekat sinilah kamu akan ambil masa yang lama, okey? Sebab pilihan jawapan tidak diberikan. Masa ni lah kamu boleh tengok murid-murid termenung ke, melukis ke dan sebagainya, okey? Dekat sini saya nak ingatkan bahagian B, sila pastikan peralatan kamu lengkap. Seperti pensel warna, pembaris, kalkulator. Okey, kalkulator, pembaris, pensel warna. Lepas tu jika kamu nak bawa yang jangka lukis ke, kamu bawalah. Dibenarkan dibawa masuk ke dalam dewan
peperiksaan. Okey, kalau tak dibenarkan bawa masuk, akan memaklumkan kat guru bertugas kamu. Okey, cikgu. Alright. So, saya pergi kepada soalan yang pertama, iaitu aplikasi mencipta. Okey. Ini saya dah highlightkan kat sini, boleh menggunakan pensel warna kalau kamu nak guna. Okey. Anda diminta untuk mereka bentuk sebuah rak peralatan mandian yang akan dipasang di bahagian dinding bilik mandi. Okey, ingat bilik mandi. Satu. Peralatan. Okey, itu dia punya kriteria. Ciri awak nak reka bentuk. Awak kena tahu dulu customer awak nak apa. Okey, pelanggan awak nak rak peralatan di bilik mandi. Lakarkan satu reka bentuk berlabel. Okey, ni berlabel. Awak tahu tak ni? Kat sinilah markah dia nak ambil nanti. Okey? Kukuh apabila dipasang. Ni, kat sini lagi markah dia nak ambil. Peralatan mandian tidak mudah terjatuh. Kat sini lagi dia nak ambil markah nanti. Cadangkan 2 bahan kemasan atau cadangkan bahan kemasan yang sesuai digunakan pada rak itu dan berikan alasan. Kamu boleh pilih B atau B1 dan 2. Kalau kamu pilih B1 dan 2, kamu kena jawab kedua-dua. Jangan jawab yang ini kamu tak jawab. Jangan. Sebab markah dia ada dekat sini. Okey. Cadangkan bahan kemasan. Pilihlah yang mana satu. Kalau kamu nak jawab kesemua sekalipun, boleh, dipersilakan. Okey? Tetapi dia akan pilih yang terbaik, insya-Allah. Okey? So kita tengok dulu contoh jawapan. Okey? Contoh jawapan yang cikgu berikan. Okey. Sekarang ni rak peralatan. Nampak tak cikgu bagi contoh? Satu ada penutup. Satu tak ada penutup. Tadi dia kata peralatan mandian. Okey, ini boleh letak tak peralatan mandian? Boleh cikgu? Boleh. Masuk tak dengan soalan yang dia bagi? Kita back balik. Okey cikgu. Kita balik kepada slide soalan. So, kat sini dia kata tidak mudah terjatuh. So, kita pergi pada jawapan kita. Jawapan kita, yang ni mudah jatuh tak? Kalau letak tu, kalau dilanggar boleh jatuh juga cikgu. Kan, dia boleh jatuh. Sebab dia tak ada macam penghadang. So, letak boleh jatuh. So, dia tak macam tak menjawab pada reka bentuk yang diberi. Lepas tu, yang ni kalau kamu kat sini, kamu tak labelkan. Ini apa? Ini apa? Ini bahagian apa? Ini bahagian apa? Kamu tak labelkan. Satu. Yang kedua, kat sini, dia masuk sebab dia ada penutup. Kamu kena labelkan kat sini, dia gunakan cermin ke, dia gunakan kayu ke, plastik ke, aluminium ke, plastik ke, kan, supaya dia tak jatuh. Dan juga dia kalis air sebab peralatan mandian. Jangan kamu letak kat sini MDF. Memanglah dah memang salah. So, maka akan diberikan yang pertama rupa dan bentuk. Ada rupa, ada bentuk tak? Ada cikgu. Rupa bentuk ada. So, rupa dan bentuk 1 dan 2. 3 dan 4 memenuhi fungsi. Penuhi fungsi tak? Penuh. Dia jawab tak soalan yang tadi? Okey. Yang seterusnya, konsep lakaran. Kamu guna konsep lakaran apa? ISO, oblik, ataupun kamu guna ortografik. Tapi biasanya kalau lakaran, kita menggunakan lakaran 3 dimensi, iaitu ISO dan oblik ataupun perspektif. 3 konsep sahaja yang kita gunakan. Kita tak gunakan ortografik. Ortografik digunakan untuk kerja pembinaan. Okay, sebab dia perlukan lebih terperinci. Okey. Seterusnya kita pergi kepada label. Tak ada label. So markah dah hilang kat sini. Label tak ada. Tak ada, dah 2 markah hilang. Konsep ada. Dapat dah 2 markah memenuhi fungsi. Kalau yang ni dapatlah, yang ni tak dapat. Yang ni rupa dan bentuk dapat. So kamu akan hilang markah dekat situlah. Okey. So lukislah sebaik mungkin. Okey. Cat dia. Cat mestilah kalis air. Kamu dah jawab cat dia kalis air. Okey.
cat memang yang kalis air lah kamu ambil. Lepas tu cat tersebut akan melindungi rak daripada mereput akibat terkena air. Okey, sebab kalau dalam bilik air ni perkara yang utama dekat Malaysia ni memang dia kembang. Kecuali negara-negara Eropah, memang bilik air mereka ada kapek. So berbeza dengan bilik air Malaysia, tak mungkin ada kapek. Kalau orang-orang biasa, lainlah kalau orang-orang kayangan. Okey. Alright. So kamu kena keluarkan idea kamu. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitu memahami dan menganalisis, iaitu soalan perabot kreatif. Yang ni kamu kena faham, kamu kena analyse benda apa yang ada kat sini. Okey, sekarang ni dia suruh cadangkan 2 tema yang terdapat pada perabot tersebut. Tema apa yang ada? Okey. So, yang kalau kamu tengok, ini boleh simpan. Ini ikut trend semasa. Sebab trend perabot sekarang dia Simple juga simple dan multifunction. Itu trend perabot sekarang. Kalau boleh, perabot tulah kerusi, perabot tulah katil, perabot tulah almari. 3 sekali dia masuk. Alright. So, cadangkan 2 fungsi perabot tersebut. Fungsi dia apa? Simpanan. Sebab dia boleh, bila tutup ni, dia menjadi simpan buku. Ataupun apa-apalah untuk kamu simpan. Dia boleh jadi side table, meja kopi. Dia boleh jadi meja komputer. Kan sekarang ni banyak orang pakai gadget tu. So dia nak meja kecil yang duduk boleh ngam masuk kaki dekat bawah. So dia boleh jadi meja tulis. Okey, dia dah multifunction. Huraikan 3 kepelbagaian reka bentuk. 3. Yang ini memang kamu kena ingat dan kamu kena analisislah sikit. Okey. Tujuan, apa tujuan perabot tersebut? Kamu kena huraikan. Kalau kamu tulis tujuan perabot kreatif, tujuan kamu tak huraikan. Okey? Kamu kenalah buat ayat panjang sikit. Tujuan perabot kreatif mengikut kesesuaian pengguna dan juga ruang rumah tersebut. Okey, kamu kena bagi ayat yang panjang. Jangan kamu tulis tujuan. Lepas tu yang kedua, keselamatan. Lepas tu kamu tulis agronomik. Okey? So kamu kena pandailah memberi huraian. Okey, yang ini soalan aplikasi. Okey, dia kata cadangkan. Yang ni kamu pernah buat dalam bengkel. Okey? Cadangkan 2 jenis bahan kemasan. Tadi kamu tak ingat, kamu buka balik soalan bahagian A. Apa yang kamu boleh ambil sumber-sumber info daripada bahagian A untuk digunakan dalam bahagian B. Okey? Seterusnya, cat, shellac, perwarna kayu, leka. Tadi saya ada bagi contoh kan, mesti ada dalam bahagian A yang kamu boleh gunakan. Info-info dalam bahagian A, masukkan dalam bahagian B. Okey? Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua. Huraikan 3 langkah kerja. Yang ini aplikasi. Kamu dah belajar dalam bengkel. Kamu gorenglah. Mesti langkah dia 5. Merancang, menyedia, membina, membuat pemasangan percubaan dan juga kemasan. Kamu buatlah ayat supaya orang faham bila orang baca. Cadangkan. Okey? 3 langkah kerja menyediakan permukaan perabot. Dia kata permukaan perabot. Okey, benam kepala paku, tampal tepung penyumbat, lepas tampal kita lelas. Itu je untuk menyediakan permukaan. Seterusnya kita pergi kepada langkah kerja membuat kemasan menggunakan bros. Okey, kamu jawablah macam mana kamu buat kemasan menggunakan bros. Kamu mesti ingat kamu pernah buat kat rumah. Okey, boleh guna pengetahuan yang sedia ada. Dia kena ingat waktu dia dalam bengkel dulu, cikgu. Yes. Ingat dan dia buat balik. So, kita pergi kepada soalan contoh yang keempat, iaitu pengiraan. Soalan ini tolonglah saya merayu pada anak-anak semua, murid-murid saya yang saya sayang, jawablah soalan pengiraan ini. Okey? Sebab jangan biarkan 10 markah pergi begitu sahaja. Okey, sekarang ni kamu tengok dia bagi kat kita kos 1 unit meja. Dan kalau kamu kena tengok dekat sini, 4 unit, 4 batang, 10 unit. Kamu kena tengok dekat sini. Kalau kos bahan untuk menyiapkan seunit meja, kos bahan adalah ini. Ini adalah bahan campur sahaja, tapi kena ingat kuantiti dia sekali. Oh, kena kali dulu je. Gandakan dulu. Oh. Okey. Jangan kamu campur je terus. Nanti jawapan kamu salah. Bila salah yang ini, dia akan salah yang ini, dia akan salah yang ini, dia akan salah yang ini. Jadi sebab dia berkait-kait. Pastikan
kamu kira betul-betul. Okey. Kos bahan, tadi saya dah kata, macam tadi kan, ni dia dah darab 4, ni pun dia dah darab 10. Okey, dapatlah RM40.60 kos bahan. Seterusnya pergi kepada kos upah. Kos upah, apa formula dia? Jumlah jam darab dengan upah yang diberi. Kalau yang tadi dalam soalan dia kata 3 jam, darablah 3. Kalau dia bagi 10 jam, darablah 10. Jangan kamu pergi ubah ikut sendiri, ikut suka kamu pula. 7 jam orang bekerja ni, kamu pergi jawab pula. Kena ikut soalan cikgu, Ikut soalan. Okey. Alright. Orang bekerja sebenarnya 8 jam. Kenapa dia kata 3 jam? Bubuh 8 jam lah. Jangan. Okey, kos pengeluaran. Tolong ingat formula ya. Kos pengeluaran ialah kos bahan campur kos upah campur kos sampingan. Okey, kos bahan kita tadi RM40.60. Kos upah kita RM15. Kos sampingan kita RM5 sebab dalam soalan bagi RM5. So, total ialah jumlahnya RM60.60. So, sebab tu saya kata tadi, kalau di sini salah, maka di sini akan jadi salah. Okey, sebab markah akan diberi sini 1, sini 1, sini 1. So, total 3 markah. Sini 1, 1. Sini 1, sini 1. So, sini dapat 2, sini dapat 2, sini dapat 3. So, dapat apa dah? 7 kan? 7 cikgu. So, kadar keuntungan dia dah bagi kat kita 100%. So, 100% dalam RM60.60. Sini 1 markah, sini 1 markah. So, sini yang ini campur dengan ini dapat total dia 1 markah. So, dapat 3 markah. So, dapatlah 10 markah. So, kamu kena pastikan kamu betul daripada awal. Kamu jangan salah. Kalau kamu salah daripada awal, dia akan mengakibatkan markah kamu hilang. Maknanya cikgu kena hati-hati bila tengok soalan tu, jangan terus nak jawab je. Rupanya kena gandakan dulu cikgu Dan jangan lupa bawa kalkulator. Baik, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Dalam mata pelajaran kita pada hari ini, pembuatan perabot. Macam mana kita nak dapat A+ ni cikgu? Mungkin ada tips yang boleh cikgu kongsikan. Okey, macam ni Aiman. Okey, setiap benda tu mesti ada caranya kan? Betul cikgu. Alright. Okey. Okey. Kalau kamu tahu, kamu buat kerja dekat dalam bengkel, cikgu ambil markah. Okey? Cikgu dah key in dah markah tu. So, semua orang dah ada dalam tangan dah markah yang dia dah bawa. Okay, dia dah bawa dah. Saya pasti semua orang yang mendaftar SPM dah ada dah. Lebih kurang dalam berapa? 40 markah. Memang dah ada dah dalam tangan 40 markah. Okey? So, 40 markah. Mungkinlah ada 38, ada 40. Kata 40 tu lah busuk-busuknya kan. Kata 40 dalam tangan. So, kamu kena nak dapat A+ berapa lagi? Dekat paper bertulis ini, kertas bertulis ni, kamu kena dapat sekurang-kurangnya dalam 60 ke atas. Okey, 60 ke atas. 60 sebab dia akan ambil 20% sahaja. Okey, kalau 60 dia ambil 20% dalam, kamu dapat dalam 10 markah. 10 campur 40 dah dapat 50. Untuk lulus tu boleh, tapi cikgu tak nak lulus. Cikgu nak lulus dengan ini. Semua cikgu, siapa yang jadi cikgu memang idamkan benda ni. Siapa yang bergelar pendidik memang dia idamkan benda ni. A+ cikgu. A+. Okey, kamu dapat apa? A+, orang melompat. Cikgu yang melompat. Okey. Sekarang cikgu nak bagi tips kesalahan umum yang kamu selalu buat. Okey, murid-murid selalu buat benda ni. Yang pertama, cikgu nak ajar kamu plan, do, check, act. Okey, plan, do, check, act ni. Saya sambil bekerja sekarang pun saya menggunakan prinsip ini. Yang pertama, saya rancang. Rancang, saya baca dengan teliti, saya rancang dulu apa saya nak buat, lepas tu baru saya buat. Lepas saya buat, saya semak balik apa benda yang saya buat. Semak balik benda tu. Okey? Macam orang kata, kita rancang perbelanjaan, kita belanja. Lepas belanja, kita semak balik perbelanjaan kita. Betul ke tak? Okey? Lepas tu kita ambillah tindakan susulan.
kita ambil tindakan susulan. Kita perbaiki. Kalau salah, cepat-cepat kita baiki. Jangan biarkan dia terus bersalah. Alright. So, yang pertama, cikgu dah pesan tadi, jika pilihan jawapan diberikan, kamu jangan biarkan dia kosong. Malahlah nak jawab, tidurlah dulu. Okey, jangan. Jangan tidur dalam dewan peperiksaan. Baca soalan. Okey, kalaulah katakan kamu tidak tahu menjawab, kamu selaklah kertas soalan tu berpuluh kali pun tak apa. Tak ada siapa nak marah. Itu kamu punya, itu hak kamu. Kamu buka, tutup. Buka, tutup. Tengok gambar, tenung gambar tu. Mungkin ada jawapan dekat situ. Selawatlah banyak-banyak. Mungkin akan keluar jawapan. InsyaAllah. Boleh. Okey? Jangan campur adukkan penggunaan bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kamu nak campurkan. Memanglah, kita dalam percakapan harian pun kita campur adukkan kan. Tetapi di dalam bahasa, dalam menjawab kertas soalan SPM, jangan kamu campur adukkan. Okey? Sebab kertas ini dalam bahasa Melayu. Jawablah dalam bahasa Melayu. Kalau kamu daripada kelas DLP, Dual Language, kamu boleh jawab. Tapi kamu bukan kelas DLP. Kamu kelas bahasa Melayu. Jawablah dalam bahasa Melayu. Elakkan kesalahan ejaan. Jangan tulis mesin. Okay, M-A-C-H-I-N. Oh, kamu je. Okay, salah. Alright. So, baca soalan sehingga habis. Iaitu kamu baca stimulus dia sahaja. Stimulus rangsangan soalan. Ataupun pengenalan soalan. Kamu baca atas je. Oh, ini kemasan. Kamu terus jawab. Padahal dia tanya bukan langkah kerja kemasan. Dia tanya kaedah kemasan. Kamu tak baca sampai habis. Arahan soalan tak baca. Kamu baca stimulus. Itu yang berlaku pada murid saya tahun sebelum ni. Nak cepat sangat tu cikgu kan? Cikgu soalan tu sama macam soalan kita pernah buat latihan. Terus jawab. Bila dah keluar, kawan dia cakap, kau baca tak sampai habis dia minta apa? Alamak. Tak boleh nak buat apa dah. Terbang. Dah bungkus dah. Dah masuk dah dekat pejabat pos untuk dipost soalan tersebut. Tak boleh nak buat apa dah. Masuk karung kunci dah. Kita tak boleh nak buka. Okey? So, bacalah soalan. Lepas tu, tulislah pilihan jawapan yang diberikan. Jangan berikan apa ni? Awak punya alasan sendiri ataupun jawapan sendiri. Pilihan jawapan dah diberikan. Seterusnya, yang keempat, susunlah langkah kerja dengan betul. Sebab langkah kerja ni, saya nak bagi petua dekat kamu, merancang, mentafsir, menyediakan bahan alatan, memotong, membina, membentuk, membuat pemasangan percubaan, memasang dan membuat pemasangan kemasan. Ini adalah rutin. Semua benda kita buat benda yang sama. Memasak pun kita macam tu. Kita dah rancang kita nak masak apa. Kita dah tengok kita nak buat apa. Kita dah sediakan peralatan. Kita sediakan peralatan. Lepas sedia baru kita buat. Lepas buat, kita try rasa. Lepas try rasa baru kita serve. Kan? Sama je bendanya. So, tolong ingat benih sahaja keyword saya untuk langkah kerja. Sebab ini memang dalam bahagian B. Kalau kamu ingat, insya-Allah kamu boleh jawab. Okey? Seterusnya, kemahiran, kefahaman dan kebolehan intelek yang telah kamu ada dalam diri kamu, keluarkanlah. Jawablah. Sebab bahagian B, sayang, markah dia besar. Okey? Kalau markah dia 1, saya boleh pejam mata lagi. Tapi kalau markah dia 10, saya kenyit mata je lah macam ni. Kenyit mata je lah. Penting cikgu Ya. Menjaga mata, kena jaga masa cikgu Kalau kamu tak jawab bahagian B, kamu akan hilang banyak markah dan kamu peratus untuk kamu dapat C tu kurang lah. Kamu kena jawab bahagian B, baru kamu akan dapat skor yang cemerlang. Baik cikgu, mungkin ada ucapan cikgu untuk murid-murid di rumah ni yang akan menduduki kertas SPM nanti. Silakan cikgu. Untuk anak-anak saya, murid-murid pembuatan perabot sesi 2022, walaupun kamu diserang dengan wabak COVID-19 dan tidak boleh mengambil peperiksaan SPM, janganlah kamu mengalah. Dan kamu ada lagi peluang yang kedua, iaitu pada sesi yang kemudian. Jangan kamu hilang semangat sebabkan kamu terkena wabak tersebut, kamu tak boleh ambil, kamu dah down.
kuatkan semangat kamu. Kamu cepat sihat, cepat sembuh. Kamu buat dan jawab. Dan saya nak ingatkan, baca dan solat jangan tinggal. Bacalah buku dan mohonlah berdoa dan seterusnya bertawakallah. Masya Allah. Satu nasihat yang cukup hebat kita nak pegang pada cikgu. Dan cikgu pesan tadi, kalau tak jumpa jawapan, banyak-banyak berselawat. Baik cikgu, terima kasih kita ucapkan kepada cikgu. Dan juga murid-murid jangan lupa buat latihan kat rumah tau. Ada rezeki kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih cikgu. Terbaik.